InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh dengar insya-Allah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk meneruskan program kita dalam suasana kita diberikan kesempatan untuk beriman, berislam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita panjangkan selawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan juga kepada sekalian para sahabatnya dan juga kepada sekalian para pejuang dan mereka yang mengikuti perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari yang hari akhir. Tak apa dengar sangat Boleh dengar sekarang? Boleh dengar ya? Boleh dengar sekarang? Clear kan? Tak dengar sangat ni. Sekejap saya cuba sepas. Tak dengar lah. Tak dengar. Cuba sekali lagi. Dengar lah sekarang. Tak kuat ke kalau saya cakap kuat sikit boleh? Boleh Boleh dengar ke ataupun macam mana? Pakai mikrofon yang lain. Kalau tak dengar bagi signal, bagi message. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita syukur dan insya-Allah pada malam ini kita gembira kerana kita diberikan peluang dan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan lagi program kita dan sama-sama kita meneruskan sambung lagi kita punya perbincangan insya-Allah pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini perbincangan topiknya agak lain daripada kebiasaan. Dan insya-Allah kita nak sama-sama merasai bahawa tak dengar ke? Masih tak dengar lagi? Tak kuat sangat ni? Okey, kejap. Assalamualaikum. Dengar ke sekarang? Boleh dengar sekarang?
Oh, bunyi noise. Noise. Tu. Bunyi kecil. Baik, insya-Allah. Background bising. Baik. Hari ni kita pakai pinjam orang punya. Baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini tajuk yang apa namanya kita nak sama-sama bincang adalah satu tajuk yang agak luar biasa daripada sebelum ini, dari sudut nampak macam agak keras, macam cerita pasal perang, tipu daya, cerita pasal kematian dan kehidupan COVID-19. Jadi apa yang dah okey dah dah okey dah background. Baik. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, saya ingin mendedahkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian tentang salah satu perkara yang penting tetapi jarang-jarang dibincangkan oleh kita kata orang Islam kita lah, dan kecuali mereka yang mempunyai benar-benar pemerhatian yang mendalam, iaitu berkenaan dengan fasa-fasa yang ada. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan puan yang dirahmati Allah tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkenaan dengan kita gambarkan fasa-fasa kepimpinan umat. Fasa-fasa kepimpinan umat yang di mana di dalam hadis tersebut digambarkan kepada kita tentang 5 fasa. Yang fasa yang pertama ialah fasa di mana kita akan kita lihat fasa kerasulan, kenabian sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, dan kemudian fasa apa namanya Khulafa ar-Rasyidin, fasa raja-raja yang menggigit, dan sekarang kita berada di fasa yang keempat, disebut fasa Mulkan Jibriyah, fasa di mana kepimpinan diktator, kepimpinan yang memaksa. Dan kita telah berbincang tentang di fasa ini suasana umat, keadaan umat. Jadi pada hari ini kita nak bincang satu topik yang lain, tentang memahami wakil siasi yang ada pada umat kita pada hari ini, dan dari sudut hakikat al-adu, iaitu tentang hakikat musuh. Jadi hari ini kita nak cerita tentang hakikat musuh. Sebelum kita bincang tentang COVID-19, sebelum kita bincang tentang apa-apa sahaja yang nak dibincangkan berkenaan dengan perancangan jahat Al-Masih Dajjal dan tentera-tenteranya di akhir zaman, maka kita kena faham dulu tentang satu hakikat, iaitu bahawa kita hidup di atas muka bumi ini bukan kita saja yang ada, tapi ada juga mereka yang bergelar musuh. Jadi kita mahu mendedahkan pada malam ini tentang beberapa hakikat musuh yang digambarkan dalam suasana ketika umat Islam dalam keadaan lemah. Ketika umat Islam lemah, maka ketika itu musuh nampak kuat dan berkuasa. Maka umat Islam berpecah, umat Islam dalam keadaan jauh daripada Islam, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah, jauh daripada segala-galanya yang kita gambarkan sebagai hidayah Allah. Tetapi masih lagi boleh bertahan. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan tentang akan perkara ini, iaitu berkenaan dengan hakikat al-adu, iaitu hakikat musuh. Dan kita nak menyebut di sini, sebagaimana yang kita ketahui, kita berada di fasa yang keempat, iaitu fasa di mana umat Islam tidak ada hukum, tidak ada kerajaan. Dia ada kerajaan orang-orang Islam, kerajaan orang-orang Islam, tapi tidak ada kerajaan Islam yang betul-betul melaksanakan Al-Quran, hadis secara seperti sebagainya, tak ada. Jadi apa yang kita nak bincangkan di dalam fasa ini, fasa ini memang kita tahu, kita dah bincangkan pada siri yang lepas, yang lepas, iaitu bahawa umat Islam keadaan tertindas, umat Islam dalam keadaan dizalimi, dianiaya, umat Islam keadaan dibunuh, dan kemudian pada masa yang sama juga umat Islam lemah dengan penyakit-penyakit al-wahan, penyakit hubbud dunia wa karihatul maut. Jadi kita lihat bagaimana keadaan umat tadi yang berada dalam keadaan bukan saja dia diancam, diserang, tetapi dia juga lemah. Jadi ini keadaan umat kita pada hari ini. Maka apa yang saya nak gambarkan kepada diri kita pada hari ini, yang pertama, saya tak boleh lama-lama sangat bermukadimah ni sebab banyak saya nak cerita malam ni.
Mudah-mudahan cepat. Yang pertama sekali ialah kita ada musuh. Itu nombor satu. Jadi sebab itulah bagi mereka yang merasakan bahawa Islam ini baik, kita hanya promote baik saja. Memang betul, kita promote baik, kita kembali pada fitrah. Kita tak kacau orang, kita tak anyai orang, tak boleh zalim orang. Malahan dalam Quran menggambarkan contoh-contoh daripada para rasul, para anbiya kita sampai peringkat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sampai peringkat Nabi Allah Sulaiman, semut pun dijaga nyawanya. Nyawa semut pun dijaga. Dan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang kita dengar cerita dia. Tapi nak sebut sini, orang Islam memang baik. Orang Islam ni baik. Lepas tu bila orang kata orang Islam ni jahat ni, maknanya sebenarnya bila jahat tu dia bukan ambil sifat orang Islam. Bila kita bersifat jahat, kasar, kita bentak-bentak orang, kita bully orang, kita aniaya orang, malahan kita dengki pada orang, itu bukan sifat umat Islam. Dengki itu salah satu dosa. Salah satu dosa. Jadi sebab tu kita lihat umat Islam dan Islam tu terbaik, terlalu baik, itu fitrah manusia. Tetapi dalam keadaan kita nak menjadi orang baik, dalam keadaan kita nak membina kekuatan kebaikan tadi, maka kita kena sedar kita ada musuh. Kita ada musuh. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Bagaimana berkata iblis. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Saya bacakan makna saja. Iaitu Allah menggambarkan kepada kita, maka iblis berkata, oleh kerana engkau ya Allah, oleh kerana engkau telah menyebabkan aku tersesat, maka Allah telah melaknat dia. Demi sesungguhnya yang bertempat untuk menghalang mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan mendapati ramai di kalangan mereka, anak-anak Adam yang tidak bersyukur. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir menggambarkan tentang ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa ketika iblis telah putus asa. Iblis ni dia putus asa daripada rahmat Allah setelah Allah melaknat dia, dan dia tak mau bertaubat, dia tak mau rendah diri dia masih lagi wastakbar, dengan takbur, dengan sombong. Maka ia dijauhkan daripada rahmat Allah tadi, maka dia bersumpah. Dia bersumpah, dia kata dia akan melanjutkan permusuhannya bukan saja dengan Adam, bukan saja dengki dengan Adam, tetapi dengan anak-anak Adam alaihissalam. Dan dia telah bersumpah untuk sekuat tenaga menghalangi mereka dari jalan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana yang disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Dan sebab itu nak sebut kat sini bagaimana Allah SWT menyatakan kepada kita secara terang, banyak lagi ayat-ayat lain, bahawa kita ada musuh. Dan musuh kita itu bapaknya, kita kata ketuanya, kepalanya itu adalah iblis. La'natullah, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cakap la'natullah ni pun jangan cakap sembarang-sembarang. Kadang-kadang kita sebut nama pemimpin-pemimpin politik yang kita tak gemar, ketua-ketua imam yang kita tak dengar, kita sebut la'natullah. Jangan. Sebab hanya Allah sahaja yang berhak untuk bagi laknat. Kita tak tahu, mungkin di akhir hayat dapat husnul khatimah. Kita tak tahu, kita pun tak tahu macam mana akhir hayat kita, husnul khatimah ke su'ul khatimah. Baik yang mati yang baik ke mati yang tak baik. Jadi sebab tu laknatullah ni diberi kepada, kita sebutlah laknat tu sebab iblis memang Allah laknat dia. Jadi Allah laknat dia dah confirm laknat lah dalam Al-Quran. Jadi sebut kat sini bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang bagaimana wujudnya orang-orang yang ataupun kita musuh Allah. Dan musuh Allah itu musuh kita. Maka di sini siapa musuh kita tu? Maka Allah SWT menggambarkan kita musuh kepada kita ni ialah yang pertama sekali orang kafir. Orang kafir yang macam mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja pada mereka itu, kamu bagi dia peringatan atau kamu tak bagi peringatan, sama aja. Dia tetap tidak akan beriman. Orang kafir yang tetap tidak mau beriman. Orang kafir yang macam mana? Dia memang dalam hati dia ada permusuhan kepada orang yang beriman. Maka Allah SWT pun kunci, materikan hati dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Surah Al-Baqarah. Maka Allah tutup, Allah materikan hati dia, penglihatan dia, pendengaran dia untuk tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dengan baik pendengaran, kita kata nasihat-nasihat hidayah Allah. Jadi yang pertama sekali, orang kafir yang jadi musuh kita ini ialah orang kafir yang memang dia tak mau Islam.
Tak mahu kebenaran. Dia dah berjanji dengan mungkin dengan iblis, berjanji mungkin dengan syaitan. Mungkin dia dah pilih jalan. Jadi bukan semua. Bukan semua. Sebab tu majoriti yang ada di kalangan orang-orang bukan Islam sini, dia masih lagi boleh masuk Islam. Dia masih lagi boleh didakwah. Sebab tu kita wajib berdakwah. Kan? Wajib berdakwah. Jadi yang tidak dalam keadaan orang kafir yang ada depan kita ni, yang ramai-ramai ni, kan, majoritinya wajib kita berdakwah, kita memperkenalkan Islam, membawa kita kata contoh yang baik pada mereka sebagainya. Tetapi ada di kalangan mereka yang Allah gambarkan dia menjadi musuh kita. Dan orang yang menjadi musuh inilah yang kita kena kenal dia macam mana sifat dia, sikap dia. Kita kena cari dia supaya kita tidak termakan dengan apa yang digambarkan oleh Allah Taala, perangkap-perangkap dia akan saya sebut sekejap lagi. Jadi orang-orang begini. Yang kedua ialah orang munafik. Orang munafik yang memang luar nampak baik, luar nampak Islam, luar nampak orang kafir, tapi luar nampak baik, tapi dalam dia tu memang musuh. Memang musuh. Dia ada sifat-sifat dia. Dia ada dia punya karakter dia. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah sebut tentang karakter orang munafik. Dan orang munafik inilah antara musuh yang besar. Baik, jadi daripada dua ini, maka kita melihat bagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT sendiri. Dalam dua-dua ni, yang mana yang paling dahsyat sekali? Saya nak perkenalkan musuh ni sebelum saya cerita perancangan mereka. Saya nak kenal kita ada musuh. Siapa musuh kita? Ini orang yang memang betul-betul benci ke Allah, betul-betul benci pada Islam, betul-betul. Maknanya hati dia memang tak boleh. Allah khatamallahu ala qulubihim. Dia dah tutup, Allah dah materi dah hati dia. Dan penglihatan dia dan pendengaran dia. Baik. Siapa dia? Maka kita melihat kepada salah satu contohnya ayat surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Jadi Allah gambarkan kamu pasti sungguh-sungguh akan berjumpa dengan manusia yang keras permusuhannya. Maknanya dia musuh kepada orang beriman, keras, dahsyat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat permusuhan dia kepada orang beriman. Siapa dia? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, iaitu orang-orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah. Tapi Yahudi yang macam mana? Bukan semua Yahudi. Sebab ada Yahudi yang masuk Islam. Ada. Contohnya Maryam Jamilah. Maryam Jamilah ni seorang yang terkenal, seorang Yahudi yang masuk Islam. Ada juga orang Yahudi yang masuk Islam. Ada orang Yahudi menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan semua Yahudi. Yahudi yang mana? Yang mana ulama mengkaji, melihat, maka mereka kata Yahudi yang dimaksud pada zaman kita ini adalah Zionis. Jadi mana Yahudi yang jahat ni Zionis. Jadi yang dimaksud dengan Zionis ni ada 80% daripada bangsa Yahudi ini Zionis. 20% lagi mereka ni tidak memusuhi Islam. Kita panggil Orthodox, apa ni yang Jewish, iaitu dia ni tak musuh Islam. 20%. 80% Zionis. Jadi sebab itulah kita lihat ada di kalangan orang Yahudi yang masuk Islam, ada orang Yahudi yang menolong orang Palestin, yang menolong orang Islam. Kenapa? Kerana hati mereka masih lagi ada kebaikan di situ. Dan sekiranya mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Orang Yahudi dan Nasara, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasara, disebut Ahlul Kitab. Dia sebut Ahlul Kitab, walaupun dia ikut kitab dia, tapi dia mentauhidkan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah. Dia tak cakap Isa itu anak Allah. Dia tak cakap Uzair itu anak Allah contohnya. Dia mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah. Maka sebagian ulama menggambarkan mereka ini adalah merupakan termasuk dalam golongan orang Islam. Malahan bila mereka bertemu dengan orang Islam, mereka akan mudah untuk bersama-sama dengan orang Islam. Kebanyakannya macam itu. Kita tengok bila peristiwa Zakir Naik contohnya, daripada awal ada yang masuk Islam. Walaupun dia padri, walaupun dia archbishop. Kenapa? Kerana hati dia merasai Allah itu esa. Dia tahu Allah ni esa, Allah ni satu, bukannya banyak, bukannya Tuhan itu banyak. Jadi mereka ni bukan musuh. Yang musuh tadi, yang mereka yang mempunyai perasaan dengki, macam mana syaitan tadi, mempunyai perasaan untuk nak memusuhi Islam. Yang digambarkan. Sebab itulah mana satu dia yang baik, mana satu yang buruk, kita tak tahu. Inilah kita kena utamakan dakwah, dan pada masa sama kita kena berhati-hati. Baik, apa yang saya nak sebutkan pada malam ini, di kalangan mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhirih.
Allah gambarkan tidak akan sekali lantarda, tidak akan sekali-kali redha. Sekali-kali sampai bila-bila dia takkan redha. Siapa dia? Orang Yahudi. Walan Nasara. Jika orang Nasara, orang Kristian, orang Nasara ini, sehinggalah kita ikut dia. Jadi inilah yang digambarkan oleh para ulama mutakhir ini yang mengkaji yang mana satu Yahudi, yang mana satu Kristian, yang mana satu ialah orang-orang yang Zionis. Jadi Kristian pun ada Zionis, Yahudi pun ada Zionis. Ada masa kita boleh pergi dalam sikit tentang Yahudi dan Kristian. Jadi saya nak ringkaskan di sini. Poin yang pertama di sini, bahawa kita ada musuh. Apabila kita ada musuh, maka bermakna dalam keadaan kita lemah, mereka kuat. Sebenarnya mereka tak kuat, kita yang lemah. Dalam keadaan kita lemah ini, maka mereka akan sentiasa memerangi kita. Bila kata musuh, sentiasa perang. Al-haq wal batil sentiasa dalam keadaan al-harbun, iaitu dalam keadaan berperang. Itu adalah fitrah dan itu adalah sunnah Allah. Dia tak boleh sekali. Malahan Allah melarang kita mencampur adukkan al-haq dan batil. Ini kita kena faham. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat semua baik je. Semua orang kafir baik je. Tak, rupanya ada musuh di kalangan mereka. Kita taklah kita kata kita buruk sangka ke Acong ke raja ke mana-mana ke orang India ke, kita tak buruk sangka dengan dia. Kita nak sampaikan kebenaran Allah kepada kerana dia ada baik. Cumanya kan ada di kalangan mereka yang digambarkan Allah, yang Allah tutup hati pendengaran dan penglihatan mereka. Yang ini kita kena berhati-hati. Jadi apabila kita mengkaji dan melihat, maka kita akan nampak sifat dan sikap-sikap mereka. Sebab itulah dalam konteks al-harbun dan al-haq wal batil, pertembungan di antara al-haq dan batil ini, maka Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Sila ambil ayat ini. Apa dia? Allah gambarkan kepada kita, wala yazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum an istata'u. Surah Allah al-akhir ayat. Allah kata apa? Allah firman apa? Allah kata mereka ni tidak akan henti-henti. Musuh ni tidak akan henti-henti untuk memerangi kamu sampai dapat memurtadkan kamu atau mengembalikan kamu kepada agama yang mereka nak. Seandainya mereka mampu. Dan nak sebut kat sini Allah gambarkan peperangan al-haq wal batil ini, antara kebaikan, kebenaran dengan kebatilan, kesesatan ini tidak akan berhenti-henti. Terutamanya di zaman kita, di mana kita sedang menuju kepada kemuncak ujiannya, kemuncak kesusahannya. Kita sedang menuju ke arah situ. Dan apabila kita sedang menuju ke arah situ, maka sudah tentulah lebih kuat serangan-serangannya yang akan saya cintai sekejap lagi. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mata Allah, kita kena buka mata kita, pendengaran kita, hati kita. Bukan hanya untuk beriman kepada Allah, bukan hanya untuk kita mengamalkan Islam, berukhuwah sesama kita, berkasih sayang, tapi kita kena buka mata dan telinga kita dan hati kita untuk merasai bahawa di sana ada mereka yang akan menghancurkan umat, mereka yang akan merosakkan umat, yang kalau boleh dicincang, dia cincang. Ini bukan kita nak menanamkan kebencian, tapi nak menanamkan satu perasaan kita kena berhati-hati. Sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan kepada kita, jangan sampai kamu ambil orang yang bukan Islam sebagai kawan baik kamu. Kawan baik kamu, kawan baik, carilah orang beriman. Kita berkawan dengan orang bukan Islam, satu saja yang kita nak bawa pada mereka, kita nak bawakan kebenaran Allah. Mudah-mudahan dia dapat kebenaran Allah. Kerana tanda kita sayang pada dia, suka pada dia, pada orang bukan Islam ni, kita nak selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ni kita boleh berkawan baik, boleh pergi sana sini, bersama-sama makan, bersama-sama minum, bersama-sama buat projek dunia dan sebagainya, kita sama-sama, kita sayang dia, kita suka, tapi dia tidak Islam, maka kita rasa terkilan hati kita. Kalau besok dia mati tidak dapat Islam dengan sebab kita tidak berdakwah padanya, maka kita tak jumpa dah dekat akhirat ni. Sebab orang ahli syurga, ahli neraka tak jumpa dah. Kecuali orang yang dibebaskan daripada neraka masuk syurga, baru kita boleh dapat masuk syurga, insya-Allah. Tuan-tuan berkata Allah SWT, sebab itulah kita nak betulkan niat kita. Berkawan dengan orang-orang bukan Islam, kita kena nampak bagaimana mereka tidak ada hidayah lagi, tidak ada akidah lagi, tidak ada Islam lagi, perkara yang paling penting dalam hidupnya. Maka kita kena persiapkan diri kita. Kalau ramai kawan-kawan kita yang bukan Islam, maka bersiap sedialah
supaya kita boleh menjadi contoh yang baik. Dan kemudian pada masa itu kita boleh mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat barakah hidup kita. Baik. Jadi apabila kita memahami bahawa ada musuh, kemudian musuh yang paling jahat Yahudi, Zionis dan Nasara, dan itu kita sebut orang-orang kafir dan munafik tadi, yang memang tidak mahu Islam, tak mahu, dia memerangi Islam. Maka pada ketika itu kita tahu poin yang kedua ialah bagaimana musuh-musuh itu tidak henti-henti memerangi, menyerang. Dia bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW sahaja. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan zaman Rasulullah SAW ada musyrikin yang nak membunuh baginda Rasul SAW. Tetapi di zaman kita ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, ada orang munafiknya yang mahu menghancurkan umat. Sebab tu saya nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan malam ni. Sebenarnya contohnya pilihan raya baru-baru ni, Joe Biden. Joe Biden dia bagi kempen dengan baca hadis Rasulullah SAW. Dia berkempen baca hadis Nabi. Kita kena berkasih sayang, kita kena bersatu padu, jangan buruk sangka sebagainya. Dia baca hadis Nabi. Siapa dia? Joe Biden. Kalau kita tengok sungguh-sungguh dia lebih ganas, lebih kasar daripada Donald Trump. Kita tak nampak lagi. Tengoklah macam mana bila berlaku. Kita tengok pada zaman J.W. Bush, Presiden Bush. Kita nampak dia ni pendiam, tak banyak cakap. Memang tak pandai cakap pun Bush ni. Tak pandai cakap sangat banding dengan Barack Obama. Barack Obama pandai cakap lah. Tapi zaman dia antara zaman di mana umat Islam habis dipotong, dicantas, Iraq dibunuh, kapet bombing di Iraq pada masa itu. Nampak macam orang baik. Tuan-tuan macam Allah SWT, siapa dia Biden ni? Nanti saya akan cerita satu ketika lagi. Tapi saya nak sebut sini ada musuh yang nampak macam baik, tapi rupanya ada perkara-perkara yang di belakang yang kita tidak nampak. Sebab itulah yang digambarkan oleh Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 217. Mereka tidak akan henti-henti memerangi kamu. Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum. Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum, membunuh ataupun berperang. Allah tak kata menyakiti. Allah tak kata mereka akan tidak berhenti untuk nak buat jahat ke apa. Mereka yuqatilunakum. Allah menggunakan perkataan membunuh, menggunakan perkataan perang, maknanya serius, bukan sebab hati mereka mempunyai penyakit yang kuat. Sebab tu bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik yang memang betul-betul musuh Islam, kita kena jaga diri kita berhati-hati. Kalau tidak, kita akan terperang. Dan sinilah kita lihat, oleh kerana kita melihat perkara ini, maka bila kita faham kita ada musuh. Kita faham kita ada musuh. Dan musuh itu adalah musuh yang sentiasa mengisytiharkan perang kepada umat Islam. Maka kita akan melihat dunia dengan kacamata yang lain. Kita akan lihat dunia dengan kacamata penuh berhati-hati, hazar, penuh berwaspada. Kenapa? Kerana di belakang kecantikan, keindahan, manis tutur kata, manis senyuman, di belakang daripada perkara tersebut ada perancangan-perancangan jahat yang mereka lakukan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-harbul khada'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Ini al-hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Rasul kata apa? Bila kita tahu ada musuh, kita tahu dia berperang dengan kita, maka kita nak kena rasa. Apa kata Rasul? Perang ni tipu daya. Perang ni bukan ambil pisau kerat je, ambil pistol tembak je, bukan. Perang ni tipu daya. Maka apakah yang mereka lakukan? Majoriti daripada peperangan itu adalah tipu daya. Maka sekiranya kita tidak memahami, tidak mengkaji, tidak mengenal akan sifat mereka, perancangan mereka, plan mereka, pakatan jahat mereka, maka kita akan terperangkap di dalam perancangan mereka. Kita ingat kita dah okey dah. Kita ingat kita dah okey, kita kata kita nak tolong orang Islam, rupanya kita menghapuskan orang Islam tanpa kita sedar. Kenapa? Kita dah termasuk dalam perangkap dia. Grand design, perancangan grand design. Sebab tu saya sebelum sebut tentang COVID-19 ni, saya nak cerita dulu tentang hakikat yang sebenar yang kita kena faham. Kalau tidak, kita kata ini konspirasi. Ini konspirasi, teori konspirasi. Ini bukan teori konspirasi. Saya sebut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian pada hari ini, alhamdulillah kita ada beberapa orang tuan-tuan guru, mudah-mudahan barakah daripada tuan-tuan guru yang bersama kita pada malam ini.
Kita juga dengan syekh yang ada, kalangan kita ada juga Datuk Tan Sri, ada juga orang besar-besarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian, Tan Sri sekalian, tuan-tuan guru sekalian memberi barakah pada perbincangan. Tuan-tuan rahmat Allah nak sebut kat sini. Maka Allah menggambarkan, Rasulullah menggambarkan sallallahu alaihi wasallam bahawa perang itu adalah tipu daya. Khada'ah. Dan di dalam bacaan ini, perkataan ini, dia ada 5 makna khada'ah. Jadi digambarkan dalam tafsir. Saya cuma nak jelaskan secara sambil lalu sebab kita nak banyak benda nak cakap semalam. Antaranya digambarkan tentang bahawa disebut khada'ah masdar marrah. Dia kata makna tipu ni bukan maknanya tipu sekali. Dia tipu dia banyak kali. Bukan sekali je. Bukan untuk menang peperangan. Bukan untuk strategi sekali tipu saja. Jadi dia boleh tipu banyak kali. Jadi perang ni penipuan. Lepas satu. Musuh kita lah yang menipu ni. Orang bukan Islam yang tidak ada permusuhan dengan orang Islam, dia tak tipu. Dia bersama-sama. Dia tolong-menolong, dia berkasih sayang. Dia bantu-bantu, cuma boleh dapat hidayah Allah. Tapi bila dapat hidayah Allah, dia akan jadi orang Islam. Kita tak paksa dia. Tapi yang musuh ni, dia akan tipu. Khuda'ah masdar, dia juga makna tipu ni, tipu helah ni adalah merupakan sumber dia. Maknanya peperangan ni, dia nampak kita ni macam mana nak tipu kita. Kalau dia musuh, dia tengok kita macam mana nak tipu kita. Ni makna dia juga. Maknanya dia kata, janganlah kamu mengharapkan musuh kamu itu akan berlaku lurus dengan kamu. Jangan mengharapkan orang yang berperang itu akan berlaku baik, telus dengan kamu. Telus. Dia mesti ada tipu daya. Ini maksud tipu daya. Yang kedua maknanya, kita jangan haraplah kita je baik. Kita baik sangka dengan orang. Kita buat baik dengan orang, tapi musuh dia buat baik, dia ada benda di belakang. Ini adalah antara makna-makna yang digambarkan para ulama kita tentang maksud tipu daya. Jadi dikata khuda'ah masdar ini, penipuan tu memang dia punya sumber dia menipu. Kemudian ada juga disebut tentang khuda'ah sirah mubalaghah, disebut banyak tipu daya dan helah dia, sehingga dia kata jangan fikir lepas dia tipu sekali dia tak tipu dah. Maka dia kata wajib orang Islam berwaspada sepanjang mata setiap ketika dengan musuh Islam. Bila kita tahu dia musuh Islam, setiap perkataan dia kita kira, kita tengok apa dia cakap. Bila kita tahu dia musuh Islam, saya akan sebut beberapa nama hari ini supaya kita kenal dia. Dia peringkat antarabangsa. Jadi nak sebutkan sini, bila kita tahu dia, bila kenal dia dengan sifat, dengan sikap dia, dengan watak dia, dengan perbuatan dia, maka kita kena tengok, kita kena perhati, dengar. Sebab apa? Setiap yang dilakukan tu ada tipu daya yang akan lepas tu akan buat lagi. Ini musuh. Ini orang berperang begitu. Kita tak pandang dia musuh sebab kita tak tahu, tapi hati dia, pemikiran sentiasa melihat orang Islam dia musuh. Ini kita sebut sebagai gambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, musuh kamu ni. Dan kemudian ada juga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cara mereka, gaya mereka, bentuk-bentuk penipuan mereka, semua itu digunakan segenap tenaga mereka. Dia guna segenap tenaga mereka. Dia bukan main-main. Dia bukan macam kita boleh tidur-tidur, dia tak. Iblis, syaitan tak tidur. Sentiasa berusaha untuk nak menjadikan kita ni mangsa-mangsa penipuan dia. Dan kemudian digambarkan sini juga yang terakhir digambarkan ialah orang yang memusuhi seseorang itu ataupun musuh Islam tadi yang digambarkan peperangan itu tipu daya. Kata para ni gambaran daripada beberapa tafsir saya gabungkan. Maka dia kata apa, seseorang yang menipu itu maknanya dalam peperangan bukan seorang saja menipu, tetapi dia menipu secara beramai-ramai, secara jama'i, secara berjamaah. Dia tipu secara berjamaah dan kita juga ditipu secara berjamaah. Untuk itu berhadapan dengan mereka ini, tipu daya mereka kena berhadapan secara berjamaah dan perancangan yang tersusun. Tak boleh kita seorang-seorang. Mesti ada perbincangan, mesti ada syura, mesti ada mesyuarat, mesti bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang seiman, yang seakidah. Mesti bersama-sama. Jangan seorang-seorang. Siapa seorang-seorang pasti kalah. Kenapa? Kerana mereka berjamaah. Mereka tersusun. Mereka tersusun. Saya akan cerita, tuan-tuan akan nampak sekali lagi, insya-Allah. Jadi kelima-lima ini
menunjukkan bagaimana kewajipan kita. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peperangan itu tipu daya ataupun tipu helah, maka mewajibkan kita untuk bijak merancang. Kita kena bijak membaca realiti yang ada. Kita kena bijak merancang perjalanan hidup kita. Kita bijak mengatur strategi. Kita kena ada strategi, bukan main ikut aja. Sebab tu digambarkan dalam hadis As-Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa dunia akan mengerumuni kamu sebagaimana kamu mengerumuni makanan, duduk makan. Maka kata sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, adakah masa tu orang Islam sikit?" "Tak, kamu kebanyak, kasir, ramai. Kamu ramai. Tetapi kamu ibarat buih." "Apa buih?" Buih ni kerja dia ikut arus saja. Bila arus macam gini dia. Bila arus macam itu aja. Sekarang arus handphone, semua mesti ada handphone. Contohlah kan. Arus WhatsApp, semua ada WhatsApp. Contoh kan. Ada kebaikan WhatsApp ni kan. Ada juga kadang-kadang dia melalaikan kita kan. Kita dah ada. Baik. Jadi sebab itulah perkara yang kedua, yang ketiga ini ialah kita kena faham maksud tipu daya. Jadi saya nak tunjukkan pada tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita rasa bahawa sebenarnya maksud tipu daya ni tipu daya yang serius, bukan tipu daya sikit-sikit sampai mereka dia nak menyesatkan kita. Allah gambar tadi kan, nak kembalikan kita keluar daripada Islam kepada agama mereka, keluar daripada akidah umat Islam, kita akan keluar. Jadi dia akan macam tu. Baik. Jadi kemudian apabila kita melihat perkara tersebut, maka kita melihat bagaimana dalam keadaan sekarang ini saya bukan cakap teori, tapi saya kata apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah menggambarkan kepada kita bagaimana mereka mempunyai perancangan jahat. Maknanya dalam keadaan pada hari ini mereka ada perancangan jahat. Bagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 42. Surah Ar-Ra'd ayat 42. Apa yang Allah gambarkan, waqad makaral ladina min qablihim ila akhirnya. Ya Allah, saya nak baca cepat. Kata apa Allah berfirman tadi. Maka dan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka sentiasa melancarkan perancangan jahat, buat perancangan jahat, makar. Mereka membuat perancangan jahat terhadap orang-orang beriman, terhadap Rasul, terhadap Nabi, terhadap orang beriman kita sekarang ni. Oleh itu, janganlah engkau bimbang. Walaupun mereka buat makar, macam-macam dia buat. Tuan-tuan, saya akan cerita nanti. Kalau sempat hari ni, saya cerita COVID-19. Kalau tak sempat, besok. Nak sebut sini, tuan-tuan, mereka rancang ni, Allahu Akbar. Halus. Kalau kita tahulah perancangan ni. Dan kita melihat bagaimana Allah menggambarkan, jangan kamu bimbang kerana bagi Allah jualah kuasa untuk menggagalkan segala perancangan mereka. Hebat macam mana perancangan mereka, Allah ada. Jadi jangan takut. Ini motivasi kita. Jangan takut. Contoh tuan-tuan, mereka akan kacau ekonomi kita. Kita jadi susah. Hari ni orang dah susah hidup. Nak makan susah, nak minum susah. Pekerjaan susah, kena lockdown. Kita tengok lockdown, ekonomi kita teruk. Mungkin kita dah kena lockdown, ekonomi teruk, tiba-tiba sakit pula. Allah izin sakit pula. Ini tak termasuk lagi sekiranya Allah izin jadi perancangan mereka, tuan-tuan. CPD ni, perancangan CPD. Perancangan CPD ni, dia nak menghuru-harakan dunia ni. Ini kajian daripada beberapa peperangan. Saya akan cerita kemudian sikit lah. Kalau jadi Allah izin berlaku peperangan nuklear. Kalau jadi, tuan-tuan, memang mereka nak buat ni. Ini perancangan. Jadi tak jadi itu Allah SWT yang izinkan. Kalau jadi, kalau tak jadi, tak jadi. Dia nak sebut kat sini, mereka merancang dengan pelbagai perancangan. Nak kawal kesihatan, nak kawal penyakit, nak kawal vaksin, nak kawal keuangan, nak kawal pendidikan, nak kawal agama-agama, supaya agama-agama duduk di bawah satu agama. There is no religion higher than the truth. Tidak ada agama-agama lebih tinggi daripada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksudkan itu ialah Lucifer, Iblis. Maka walaupun mereka rancang macam-macam perancangan, Al-Masih Dajjal ni, tentera dia ni, tetapi Allah akan mengalahkan mereka. Ini janji Allah. Ini bukan saya cakap, tapi apa yang Allah firman dalam surah Ar-Ra'd ayat 40 itu pujuk hati. Sebab tu hari ni motivasi kita, apa pun yang berlaku pada kita, put your trust in Allah. Kita letakkan yakin kita kepada Allah.
Jangan sampai kita melawan Allah. Jangan sampai sebab kita tak ada makanan, kita gunakan kepakaran kita untuk menganiaya orang pula, pukul orang, rompak orang. Jangan sebab tak ada makanan kita sampai peringkat membunuh orang. Jangan sebab terdesak dengan ekonomi kita bunuh orang pula, aniaya orang sebab kita nak diri kita ni. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan Allah, Allah janji Allah akan tolong, Allah akan kalahkan mereka. Cuma kita kena sabar, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah Allah akan kalahkan mereka daripada segala aspek, semua. Kita boleh fikir COVID, kita pun nak fikir COVID. Sebenarnya dia orang dah fikir lain dah. Dia orang dah fikir ID dah. Kita pun nak fikir COVID. Dia orang dah fikir vaksin, dia fikir ID dah. Kita pun nak fikir ID, dia orang dah RFID, dia orang dah fikir ekonomi dah. Nak kontrol duit kita. Kita pun nak fikir ekonomi, kontrol duit, dia orang dah fikir agama dah, nak kumpul anak-anak, hati-hati, jiwa-jiwa, iman-iman manusia, dia orang dah fikir dah. Dia orang dah plan dah pun, dah rancang dah pun, dah jalan dah pun. Kita baru nak fikir agama-agama, nak kita nak satukan balik ukhuwah semua. Dia dah fikir dah macam mana nak hancurkan kita secara beramai-ramai, agama-agama tadi. Dan orang Islam akan bunuh orang Islam sendiri. Itu perancangan mereka. Orang Islam akan bergaduh dengan orang Islam sendiri. Kita akan bergaduh dengan sama-sama kita ni. Ini perancangan dia. Kita baru fikir, nak tengok macam mana dia rupanya kawan kita, sahabat kita bunuh kita, tikam dari belakang. Kenapa? Kerana perancangan dia. Perancangan dia. Kita nampak baru satu step, dia dah 100 step, 100 langkah depan kita. Kita baru nak fikir satu. Ini nak tunjukkan bagaimana mereka merancang secara holistik, secara komprehensif, daripada kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kita tak mampu nak buat macam itu. Tapi Allah jamin dalam ayat ini, Allah akan kalahkan mereka secara holistik, secara komprehensif. Mereka buatlah macam mana pun, Allah akan kalahkan mereka. Ini janji Allah. Sebab tu orang beriman dia tak bimbang bila dia ada Allah. Yang kita bimbang hari ini bila kita tak ada Allah dalam hidup kita. Kita ingat kita ada musuh, kita ingat kita ada kelemahan, kita ingat kita ada ketakutan, ada macam-macam perkara yang dirancang oleh musuh. Tapi kita tak ada Allah. Allah tak ada dalam hati kita, Allah tak ada dalam fikiran kita, Allah tak ada dalam hidup kita. Kita masih mengambil dunia sebagai fokus kita. Kita masih mengambil, kita kata, kesenangan-kesenangan nafsu kita. Sedangkan Allah dah tunjuk pada kita. Kau suka pada kesihatan, tengok hari ni Allah uji dengan kesihatan. Kau suka dengan dunia, kemewahan, Allah uji dengan kemewahan. Hari ni aku tarik harta kamu. Aku tarik kemewahan kamu. Dulu ada kerja, sekarang dah tak ada kerja. Dulu ada duit, sekarang dah kurang duit. Ataupun dah tak ada duit. Allah uji. Allah ambil segala yang ada pada kita. Bukan supaya kita cari dunia. Bukan supaya kita lebih kuat cari dunia, lebih kuat bekerja. Nombor satu, Allah ambil sesuatu yang dalam hidup kita supaya kita kembali balik pada dia. Terpatah balik pada dia. Kerana dia yang memberikan rezeki dan dia yang menarik rezeki daripada kita. Ini bagaimana kita hari ini telah diproses sehingga kita begitu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jamin. Kemudian yang kedua, ayat dalam surah Al-Anfal ayat 30, Allah menggambarkan kepada kita tentang mereka yang mempunyai mempunyai pakatan jahat. Mereka mempunyai pakatan jahat. Ini surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadap kamu, menahan kamu dan membunuh kamu, mahu membunuh kamu. Dan mereka telah menjalankan itu, tapi Allah menggagalkan tipu daya mereka. Jadi sebenarnya ada satu ayat lagi saya tertinggal kat sini. Kisah Nabi Musa. Tapi ayat tertinggal di sini. Apa ayat itu? Allah gambarkan tentang seorang lelaki yang berlari daripada hujung kampung, bukan hujung kampung, hujung bandar, dan kemudian Madinah hujung bandar, dan kemudian dia menyatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai kaki tangan Firaun sedang merancang untuk membunuh kamu. Mereka telah buat perancangan jahat untuk bunuh kamu. Maka keluarlah kamu, larilah, sesungguhnya aku yang mengingat pada kamu, aku yang mengingat dengan ikhlas, bukan ada apa-apa. Ini Allah menunjukkan pada kita tentang apabila Firaun berkuasa, dia punya orang-orang berkuasa, dia tengok Rasul Musa AS, maka dia nak bunuh, dia nak hapuskan. Ini perancangan jahat. Ini semua ayat-ayat tentang adanya konspirasi
Apa maksud konspirasi ni? Pakatan jahat. Jadi dalam Quran sebut, Allah sebut tentang makar, tentang pakatan jahat, tentang perancangan jahat dan sebagainya. Maka kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya mereka melakukan demikian. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah, apabila mereka melakukan demikian, maka sudah tentulah mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu nombor satu. Saya nak bawa tuan-tuan kepada satu contoh. Contoh apa yang disebutkan sebagai perancangan. Maka apabila kita faham yang ini, maka di hadapan kita ni sekarang ni, bila kita melihat dunia ni, sistem ada kat dunia ni, maka kita akan melihat manusia terpecah kepada dua. Manusia terpecah kepada dua dalam bentuk melihat dan meneliti realiti semasa. Maka yang pertama, pandangan yang pertama akan menyatakan bahawa segala yang berlaku sama ada sejarahnya ataupun sekarang ataupun yang akan datang, berlaku secara kebetulan di pandangan pertama. Maknanya semua yang berlaku itu dalam sejarah yang berlaku sekarang dan berlaku akan datang ni, semua yang besar-besar lah, yang besar-besar ni, semua berlaku secara accidental, secara tak sengaja, tak ada perancangan. Ini adalah satu pandangan yang mana dia kata berlaku Melaka ditawan, contohnya, ataupun Rasulullah nak dibunuh, contohnya, semua tu tak ada perancangan, semua tu berlaku secara accident. Kebetulannya orang fikir-fikir kita kena bunuh Muhammad, pakat-pakat pun bakal nak bunuh. Sebenarnya dia ada plan lah, dia ada perancangan. Baik. Jadi yang pertama ialah sejarah ataupun realiti semasa yang berlaku secara kebetulan, accidental view of history. Ini nombor satu, ini pandangan pertama. Dan ini adalah pandangan yang ramai. Pandangan yang ramai. Jadi pandangan yang kedua pula menyatakan bahawa segala yang berlaku, realiti yang berlaku, sejarah yang berlaku, segala yang berlaku pada hari ini, ada di belakangnya itu perancangan-perancangan sulit daripada musuh Allah. Maknanya kalau benda yang baik, benda yang bagus, itu perancangan Allah. Tetapi sekiranya ada perkara yang besar yang berlaku, yang besar yang berlaku, maka di situ ada perancangan sulit, ada pakatan. Kalau orang bahasa Inggeris dia panggil conspiratorial view of history. Maknanya dia nampak sejarah ni dia ada orang yang nak bentuk sejarah. Siapa yang nak bentuk sejarah ni? Kan? Jadi daripada kajian yang kita buat, sebenarnya Iblis peranan cukup besar pada pembentukan sejarah yang ada. Tidak semua dirancang, tidak semua dibuat Allah izin. Yang Allah izin ajalah. Tetapi yang besar-besar tu, yang Allah izin tu, kita nampak. Contoh macam kalau kita dengar cerita kisah Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud AS, dia minta izin supaya dia boleh kacau Nabi Daud ni. Daripada harta yang banyak, harta terbakar, anak yang banyak, anak kena sakit, mati anak-anak, sampai dia sakit. Kisah Nabi Daud AS. Daripada kisah Nabi Daud ni, cuba konspirasi. Dia minta izin dengan Allah. Jadi kalau benarlah Daud ini orang yang soleh ni, biar aku buat sesuatu pada dia, Allah izinkan, buatlah. Begitu juga dengan kita hari ni. Apa yang berlaku kepada kita sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripadanya memang ada sentuhan-sentuhan daripada musuh-musuh kita. Sebahagiannya memang Allah Subhanahu Wa Taala natural, Allah bagi. Dia nak sebut kat sini semuanya dengan izin Allah, tetapi di dalam belakangnya daripada apa yang kita dapat daripada ayat-ayat Allah tadi, bahawa wujud juga perancangan-perancangan. Baik, apa yang dikatakan oleh Presiden Roosevelt contohnya, Presiden Amerika, dia kata apa? In politics, for example, contohnya, in politics, nothing happen by accident. Dia kata dalam politik ni tidak ada sesuatu yang berlaku secara tak sengaja, accident. If it happen, it was planned that way. Kalau nampak macam accident, sebenarnya dia telah dibuat, dirancang untuk terjadi seperti itu. Dan inilah antara dua pandangan yang saya gambarkan tadi. Dan bagaimana kita tahu benda-benda ini, ada banyak sumber yang kita boleh dapat. Yang pertama, kita dapat sumber daripada Al-Quran. Allah bagi petunjuk daripada Al-Quran. Kita tengok dalam Quran, kita baca, kita kaji, kita teliti, kan? Kemudian kita melihat peristiwa-peristiwa semasa. Kita nampak, oh, rupanya Allah maksudkan ini, Allah nak tunjukkan kita yang ini. Pernah tak kita baca Quran, kita minta ke Allah, kita baca Quran, tiba-tiba kita dapat sesuatu yang macam gini lah. Kalau kita tak pernah, kita jauh daripada Quran.
Kalau kita dekat dengan Quran, bila kita baca Quran, contoh tuan-tuan puan-puan mata Allah, bila kita solat subuh berjamaah ni, masalah sekarang nak solat jemaah tak boleh kat Selangor. Bila kita solat jamaah di subuh, bila seorang imam baca, cuba kita perhatikan ayat yang dibaca, surah yang dibaca. Kalau kita betul-betul perhati, kita perhati setiap surah yang dibaca tu akan kena pada kita. Ada teguran Allah pada kita, tak percaya cuba. Ni sekarang dia tak boleh pergi sembang jemaah ni. Sembang jemaah 3 orang aja, 6 orang aja. AJK je boleh pergi kan. Kita dah tak boleh pergi dah. Kalau kat Johor okey lagi, kat tempat lain okey lagi mungkin agaknya, tapi kalau kat Selangor ni tak boleh kan, contohnya kan. Jadi kita dah terlepas lah. Tapi kalau kita boleh pergi solat berjemaah ni, bila imam baca, contohnya baca surah apa? Sabbihisma rabbikal a'la contohnya. Ataupun surah-surah apalah, kita tengok ada teguran Allah dalam ayat yang dibaca di pagi hari. Ini sensitif. Seorang yang sensitif dengan ayat Allah, bila dia baca ayat Allah, dia rasa sesuatu, dia nampak satu panduan kepada dia. Baik, itu nombor satu daripada Quran sendiri, daripada hadis sendiri. Yang kedua, sumber-sumbernya adalah daripada individu-individu dalam pakatan sendiri yang mereka telah dah insaf, dah keluar. Ada juga di kalangan mereka yang mati tiba-tiba terdedah apa yang dia tulis, apa yang dia buat itu terdedah. Allah tunjukkan. Ada juga di kalangan mereka yang telah berpaling kepada, ada juga. Jadi ada banyak sumber lah. Baik. Saya tak nak pergi kepada sumber-sumber tadi, sebab itu kita boleh dapat. Kita tengok contohnya. Contoh, apa maksud kita dalam perang? Tadi kita tengok Quran sebut, hadis sebut, kita ada musuh sedang menyerang kita. Baik, kita tengok apa musuh cakap. Salah seorang yang kita nak perkenalkan daripada tuan-tuan perempuan, yang tuan-tuan boleh dengar cakap dia, maknanya nak tengok apa cakap dia tu ada weight, ada berat, pemberat. Namanya Henry Kissinger. Dia umur 90-an. Siapa Henry Kissinger ni? Kan? Dia ni ketua setiausaha Amerika yang dulu zaman Nixon, sebagai ada beberapa presiden. Tapi siapa dia? Dia ni antara elite group. Elite sebab apa dia elite? Sebab kalau tuan-tuan mengkaji tentang dia, salah satu daripada kajian-kajian yang dibuat oleh mereka yang mengkaji ni, dia kena pakar bahagian membaca perwatakan seseorang. Tengok dia macam ilmu rijal. Kalau dalam hadis ilmu rijal kita memahami dia ni, sifat dia macam mana, dia ni cakap dia lengkok, kita kenal dia. Jadi orang yang mengkaji Henry Kissinger ni, melihat percakapan dia, kita akan dapati, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba tengok. Setiap kali dia berucap, perkataan dia tu, perkara yang dia cakap, itulah yang akan berlaku. Bukan dia pakar ramal, bukan dia peramal, dia nujum pak belalang, bukan. Bukan dia pandai sangat, tak, dia tak pandai. Tetapi yang dia cakap itu adalah polisi dan perancangan mereka. Polisi dan perancangan mereka. Contoh, satu hari satu soalan, dia tanya pada dia, masalah Amerika dengan Libya satu ketika. Amerika dengan Libya. Maka dalam soalan, dalam wawancara itu, ditanya pada Henry Kissinger, apa kita nak buat dengan Libya ni? Gaddafi, masa tu Gaddafi lah, dia duk cakap macam-macam, buat macam-macam kan. Dia the big devil, dia kata, setan paling besar, dia kata pada masa itulah. Dia cakap, apa susah, dia kata. Ni Henry Kissinger cakap, dia pada tahun 90-an. Dia kata apa? Apa susah? Hantar je 3 F-16, kapal pejuang F-16, pergi ke sana, bom istana dia, mati, habis kita. Itu dia cakap. 2-3 hari selepas itu, 3 hari, tak sampai 3 hari, 2-3 hari, 2 hari lebih sikit, 3 kapal F-16 pergi ke Libya, bom istana Gaddafi. Allah izin Gaddafi tak kena hidup, anak dia mati. Sebab dia ada banyak istana. Ada banyak istana. Jadi hari ni istana ni, sebab dia nak keselamatan dia jugalah. Allah izin dia tak mati. Tapi nak sebut sini, apa yang Kissinger cakap, itu polisi Amerika, itu polisi NATO, itu polisi Yahudi antarabangsa, gerakan Yahudi antarabangsa. Ini Henry Kissinger. Okey, dan sesuatu apa dia cakap? Itu contoh, banyak lagi. Contoh ni apa lagi? Ketika dia tanya tentang Iraq. Masa tu Amerika menyerang Iraq pada tahun 90-an. Kan? Dia kata apa? Sebenarnya Iraq ni tak bahaya dia tu. Sebenarnya Iraq tak bahaya. Iraq kita dah kawal, Saddam Hussein dia dah kawal lah. Tapi orang semua takut Saddam Hussein, masih Amerika lah. Jadi dia kata sebenarnya yang lebih bahaya ialah, dia kata di mana? Di Indonesia. Di kawasan sini, dia kata the South Asia Pacific.
Itu yang lebih bahaya dia kata. Betul orang tu katalah, kenapa bahaya? Jauh Indonesia dengan mereka. Nak perang kan jauh. Jalan. Orang Indonesia, orang Malaysia ni jauh daripada Amerika. Dan kemudian mereka ni bukannya terror pun, pandai pun kan. Dia kata apa? Jangan kamu sangka bahawa mereka tidak kuat, kerana mereka ini adalah the sleeping giant. The sleeping giant. Dia kata sekiranya mereka bangun daripada tidur, gergasi yang tidur ni bangun daripada tidur, maka kamu jangan terkejut, mereka akan ada di depan pintu rumah kamu. Henry Kissinger menyatakan bahawa Indonesia, Malaysia, kawasan sini lah, dia kata adalah the sleeping giant. Kita kena perhatikan mereka, kita kena tengok mereka, kerana kalau mereka bangun, maka kan mereka akan datang di depan rumah kamu. Ini dia jawab. Baik. Apa dia sebut? Tuan-tuan saya sebutkan. Apa musuh kita cakap? Memang dia musuh kita. Insya-Allah. Musuh. Ini bukan saya cakap, kajian ramai orang yang mengkaji lah. Baik. Dia kata pada tahun 2015. Dengar apa dia cakap ni. Tajuk dia besar. Tahun 2015. Apa kata Henry Kissinger? If you can't hear the drum of war, you must be deaf. Kalau kamu tidak boleh mendengar paluan gendang perang, kalau kamu tak boleh dengar, maka kamu seorang yang pekak. Itu tajuk dia. Maka pada masa itu orang dia pun bertanya apa dia. Maka dia pun menceritalah panjanglah dia punya itu. Antaranya dia kata sebenarnya peperangan sudah terlalu dekat. Tuan-tuan ingat tak 2015 ni berapa tahun daripada peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Bila peperangan dunia pertama berlaku? Peperangan dunia pertama berlaku pada tahun 1914. Habis pada tahun 1918. 1918 habis. 2014 cukup 100 tahun. 2014 cukup 100 tahun. Maka dia punya due date dia 100 tahun mesti berlaku sesuatu. Baik. 2018 habis peperangan dunia pertama. 2020 terbentuk League of Nations. Yang sebut kat sini kita 1920 terbentuk League of Nations. 2020 cukup 100 tahun akan terbentuk sesuatu. Apa dia? Nanti kita tengok. Baik. Tuan-tuan hormati Allah, apa dia kata dalam keratan akhbar ini? Kita sebut dia cakap apa? Dia kata you have to control the oil. Kamu kontrol sumber oil, minyak. You can control the nation. Kamu akan jajah kuasa negara. Control the food, disebut food. Food. Kamu kawal makanan. You control the people. Kamu akan dapat kuasai manusia. Ini disebut. Makna dia kata peperangan ni akan bersangkut paut dengan sumber manusia, sumber kuasa, dan juga bersangkut paut dengan makanan. Makanan ni apa? Kehidupan. Baik. Kemudian disebut ni dalam saya sebut sikit-sikit nak sebut. Ni apa yang disebut. Dia menggambarkan bahawa akan berlaku peperangan. Dia kata if you are an ordinary person, kalau kamu ni seorang orang biasa, orang awam, tak ada apa-apa, maka dia kata apa? Then you can prepare yourself for war. Kamu kena persiapkan diri kamu untuk peperangan by moving to the countryside and building a farm. Pergi ke countryside, pergi ke kampung-kampung, dan kemudian bina kan farm. Farm ni apa? Ladang. But you must take guns with you. Kamu kena ada senjata. Nampak? Ini dia bagi ucapan ni pada orang Amerika ni. Ni interview ni kat Amerika. Dia sebut kat orang-orang dia. Dah sampai masa lah maknanya. Akan berlaku peperangan yang besar sampai kamu terpaksa duduk di kampung-kampung. Ini juga nasihat Rasulullah SAW di akhir zaman. Kena duduk di kampung-kampung. Jangan duduk bandar-bandar. Dajjal akan pergi ke bandar. Baik. Dan kemudian dia kata apa?
Kan? Terusnya lah makanan semua. Okey, kemudian saya sebut sini. We told the military, kami telah memberitahu kepada tentera-tentera kami that we would have to take over 7 Middle Eastern countries. Kita kena ambil 7 negara yang ada di Middle East. Kena kawal. Itu yang berlaku. Arab Spring sebelum tu dah berlaku. Arab Spring dia dah kontrol pada tahun 2014 tu. Kemudian dia kata, and they have nearly completed their job. Mereka telah hampir habis menguasai negara-negara 7 negara tadi. Dan we all know that what I think that the military, kami telah kenal dengan kekuatan tentera kami, dan dia kata kita yakin mereka akan melakukan tugasan mereka sebagai apa? Sebagai mana yang telah dijangkakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah, nak sebut kat sini satu perkara yang penting. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan sedikit perkara yang disebut. Saya nak gambarkan apa ni? Saya nak gambarkan peperangan yang mereka rancang ni. Planning mereka ni, saya sebut ni. Nak sebut malah ni planning mereka ni. Orang Islam di Amerika banyak sokong Biden. Nama pun macam Bidin. Bidin ni apa? Dengan agama. Dia punya nama selalunya terbalik. Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk. Dan yang paling mulia, Kamal, yang paling sempurna. Tetapi sebenarnya yang sebalik. Bidin dengan agama. Bidin ya. Baik. Dia ada menulis satu buku namanya The New World Order. Ditulis. Ini antara buku yang merupakan bukan sahaja buku tapi arahan. Arahan dia, perancangan dia. Dia ceritakan kepada missionary dia, kepada tentera dia. Dia ada banyak grup-grup society ni, ada banyak. Dia nak bagi arahan. Okey. Apa dia sebut? Dalam wawancara ni, antaranya dia sebut, dia kata apa? Dia kata di perbincangan berkenaan dengan dunia world order ini, dia kata order dunia yang baru. Yang pertama dalam buku itu dia kata dunia ni tak ada order, tidak ada penyusunan. Kita kena susun dunia ni di dalam buku dia. Kemudian dalam wawancara, saya ambil wawancara dia. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya kita disebut kami telah berbincang secara intensif sepanjang 100 tahun ini sebanyak 4 kali. Ini penting tuan-tuan. Saya nak tunjukkan tuan-tuan mereka merancang. Yang pertama dia kata ketika di bawah leadership of Woodrow Wilson, itu Presiden Amerika yang ke-28. Dia kata after the World War I, mereka rancang Perang Dunia Pertama. Kemudian lepas Perang Dunia Pertama tu dia plan apa? Dia bincang apa? Kami telah membentuk League of Nations. League of Nations ni macam United Nations lah. Pada tahun 1920. Okey. Kemudian after peperangan dunia kedua, jadi peperangan dunia pertama, mereka bincang bentuk League of Nations. Kita kena tahu ni. Ini semua perancangan dia. Apa berlaku League of Nations? Kita tengok kat Wikipedia besok, cari League of Nations. Baik. Kemudian yang kedua, dia kata after the Second World War, selepas Perang Dunia Kedua, dia kata bila Perang Dunia Kedua? 1939, 1945. A similar discussion. Satu perbincangan yang dibuat lagi sekali ni, perancangan Pakatan Jahat ni. Sehingga lahirlah United Nations. Lahirlah EEC. Lahirlah United Nations bertubuh masa satu. Lahirlah EEC. Apa EEC ni? European Economic Committee. EEC. European Kesatuan membentuk EU, Kesatuan Eropah. Kemudian NATO. Terbentuk NATO selepas peperangan dunia kedua. NATO ni apa? Gabungan antara 30 negara-negara berkenaan dengan ketenteraan. Maknanya mereka membentuk yang pertama membentuk kerajaan dunia, United Nations. Kedua, mereka membentuk kekuatan Eropah, EEC. Yang ketiga, mereka membentuk NATO. Yang keempat apa? Dia lepas Perang Dunia Kedua ni. Ini penting kita nak tengok. Ini semua perancangan besar. Yang keempat, dia membentuk the Bretton Woods Institution. Iaitu apa dia Bretton Woods ni? Seluruh sistem keuangan dunia, the world monetary system, semua adalah di bawah perjanjian Bretton Woods yang telah ditandatangan pada 1944. Jadi sebenarnya sistem dunia yang ada pada hari ini
semua di bawah perjanjian Bretton Woods Institution. Ini penting. Jadi kita ingat duit kita, apa pertukaran forex lah, apa yang kita dengar-dengar, semua tu Bretton Woods, semua dia punya sistem dia. Dia buat sistem keuangan, dia buat tentera, dia buat sistem kepimpinan dunia. Dan jadi yang kedua ini kita melihat bagaimana, apakah Bretton Woods ini dikata ialah satu sistem untuk menggantikan gold, menggantikan emas, dan menggantikan emas sebagai standard, kepada dolar Amerika. Jadi Bretton Woods ni dia cabut sistem dinar, sistem dirham, dia cabut sistem kita kata keuangan yang sepatutnya cabut, diganti dengan sistem dia. Di Bretton Woods bila berlaku tu lepas perang dunia kedua. Jadi kita lihat mereka rancang. Okey. Kemudian yang ketiga dia kata after the Cold War, selepas peperangan antara Amerika dengan USSR, Soviet Union, mereka bincang lagi sekali. Mereka bincang sekali lagi. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya selepas daripada USSR habis, maka mereka nak merancang untuk berperang dengan umat Islam. Jadi bila mereka merancang itu pada tahun 2001 bermula perancangan mereka. Apa berlaku tahun 2001? Tahun 2001 berlakulah World Trade Center. World Trade Center tu dia nak ubah daripada sebelum ini Cold War, Amerika lawan dengan Rusia, Soviet Union, kepada Amerika lawan dengan Islam. Mereka rancang tak? Mereka rancang, mereka pakat. Sebab tu yang letupkan WTC itu tiba-tiba Osama bin Laden yang duduk kat gua, yang tak tahu apa-apa pun. Orang Islam yang nak, orang Arab yang nak bawa kapal terbang pun tak kerti. Tiba-tiba dia boleh bawa masuk dalam New York, kemudian tanpa dikesan oleh jet-jet pejuang, oleh security dia, boleh masuk, boleh langgar pula. Pandai sungguh, cerdik sungguh orang Islam ni, sampai boleh letupkan WTC. Kenapa? Kerana itu perancangan mereka. Dia nak ubah daripada Cold War kepada peperangan dengan terorisme. Sebab tu pada tahun 2001 bermulalah Al-Malhamah Al-Kubra, di mana General Richard Meier telah mengisytiharkan peperangan melawan dengan teroris pada itu. Dia namakan teroris pengganas, tapi sebenarnya yang dimaksudkan ialah umat Islam. Baik tuan-tuan, mata Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, mas bila keempat? Ini saya petik dia punya ucapan, dia punya wawancara ni. Ini bukan kita cakap ni, tak. Ni dia cakap sendiri. Tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk balik. Apa dia kata pada tahun 2014, perbincangan keempat. Penting. Kenapa 2014? Kenapa tak 2013? Kenapa tak 2016? Kerana 2014 cukup 100 tahun 1914. 1914 peperangan dunia pertama. 2014 dia nak buat peperangan dunia ke-3. Nak mula peperangan yang terakhir melawan umat Islam. Maka dia sebut, maka pada tahun 2014 kami telah mengadakan satu perbincangan yang serius sekali lagi. Topiknya international. Dan dia kata, kenapa? Dia tanya, kenapa? Dia kata, sebab pada masa itu berlakunya pembangunan dan krisis-krisis yang perlukan kepada balance, dia kata. Dia sebutlah. Contoh apa? The rise of China and India. Kebangkitan China dan India. Kemudian dia kata apa? Many small conflict, banyak konflik berlaku di Asia. Dia melihat Asia. Kemudian dia kata the decreasing influence of US. Amerika mula hilang pengaruh. Amerika mula hilang pengaruh. Kemudian dia kata ada lagi lah, banyak lagi. And the shrinking influence of EU. EU jadi dah tak berpengaruh. Nampak? Ini 2014. Kemudian berlakulah Arab Spring 2011. Bahkan Arab Spring dekat hasil daripada Arab Spring kita kena bincang nak buat apa lepas ni. Jadi maknanya tuan-tuan, dia dah cukup 100 tahun dia bincang. The new era ni sekarang ni Malhamah Kubra ni dah bermula dah ni. Kita tak perasan, bermula. Jadi dia kata sehinggalah berlakunya kisah-kisah ISIS dan sebagainya. Dan kemudian dia kata yang paling penting, sebab sebab paling penting, kenapa dia kena bincang juga pada masa itu, never before, tidak pernah sebelum ini, has the world been so interconnected, iaitu dunia menjadi bersatu. Maknanya sebelum ini dia memerintah, world order dia, dia memerintah ikut apa dia nak,
Orang lain semua dalam keadaan berpecah-pecah. Kalau Jerman fikir Jerman aja. Kalau Malaysia fikir Malaysia. Kalau Indonesia fikir Indonesia. Dia kata dah bila masuk 2014, 100 tahun daripada 1914, dia kata dunia telah mula interconnected. Dunia telah mula berfikir kepentingan masing-masing. Turki mula melihat, contohnya, Turki mula melihat bahawa dia nak memimpin dunia Islam. Turki, kita tengok 2014 Turki mula melihat dia nak memimpin dunia Islam. Malaysia mula memikirkan tentang bagaimana nak buat jaringan-jaringan dengan negara-negara lain. Banyak berlaku tahun 2014. Jadi dia kata never before, tidak pernah berlaku sebelum ini di mana dunia telah menyedari akan kepentingan untuk jaringan, networking dan juga kerjasama. Dan ini mengancam plan and one world order. Mengancam perancangan mereka. Maka dia kena dia kata the stronger and the mutual dependency. Apabila pergantungan sesama mereka, negara memahami Pakistan nak berganding dengan Qatar, Pakistan berganding dengan Turki, Qatar, Pakistan berganding dengan Malaysia contohnya. Ini kekuatan ni. Maka apabila dia kata the stronger the mutual dependency, semakin kuat kan hubungan mutual antara sama-sama mereka itu maka dia kata kita kena ada semakin perlunya kita mengadakan undang-undang yang lebih jelas, explicit rules. Maknanya dia nampak perkembangan dunia ni, maka dia melihat kita kena buat perbincangan. 2014 telah ada satu perbincangan serius untuk meneliti perancangan secara detail lepas ni nak buat apa. Maka dia kata the most likely big question dan soalan yang paling besar sekali ialah, dia kata mankind telah menjadi smart enough. Manusia telah menjadi semakin cerdik. Nampak? Dia kata manusia menjadi semakin cerdik. For the first time in history. Ini perkataan dia ni, saya baca. For the first time in history, mankind smart enough to recognize, untuk mengenal pasti the need for the sufficient change. Keperluan untuk mereka mempunyai satu kekuatan sebelum berlakunya perubahan ataupun sebelum berlakunya kekacauan, chaos erupts. Kemudian wawancara itu ditanya soalan, is a new war needed? Adakah kita perlu pada satu peperangan? Adakah untuk menstabilkan ini perlukan kepada peperangan? Is a new war needed to make those changes? Well, dia kata that is a very good question, kata Henry Kissinger. Ini soalan yang bagus. Jadi apa jawapan dia? Dia kata apa? Dia telah ditanya whether world order will be achieved through chaos or insight. Jadi dia ditanya adakah world order boleh dicapai dengan chaos, dengan huru-hara, ataupun insight, ataupun dengan pembentukan pemikiran, kesatuan pemikiran, kerjasama semua sekali, berfikir insight, kita berfikir sama-sama. Maka dia kata apa? Apa jawapannya? The former would of course be the wiser choice. Dia kata the former, maknanya chaos itu, huru-hara itulah, would be of course, dia kata be the wiser choice, ada pilihan yang terbaik, pilihan yang cerdik. Apa? Perancangan dia rancang. Kita tak terfikir nak fikir dunia macam mana nak jadi. Kita tak fikir macam mana kita nak hala tuju negara-negara. Tak terfikir. Kita fikir makan apa hari ni, makan apa, macam mana aku nak kaya, macam mana aku nak sekolahkan anak-anak. Setakat tu kita fikir. Penting tak? Penting. Tapi musuh-musuh berfikir sampai peringkat macam mana nak menguasai dunia. Ini wawancara dia. Ini percakapan, perkataan dia. Saya bacakan dia punya ucapan dia, wawancara dia. Dan dia menyatakan bagaimana dalam wawancara ini dia kata dia ingatkan tentang ketika Nixon dulu, dia kata National Security Advisor. Dia adalah National Security Advisor kepada zaman Nixon dulu. Nixon ni Presiden Amerika yang sebelum ni. Dia kata maka dia telah mengadakan perbincangan dari zaman Nixon. Dari zaman Nixon dulu dia telah mengadakan satu hubungan di antara China dengan Amerika yang erat, improve, sentiasa diperbaiki. Kita ingat China dengan Amerika bergaduh, lawan, nampak macam nak perang. Rupanya mereka ni adalah kawan baik. Kenapa mereka boleh kawan baik? Kerana
belakangnya ada bapa dia. Ada atuk dia yang lebih kuat yang menyatukan di antara China dengan Amerika. Dia kata hubungan dengan China dan Amerika telah improve. Kita nampak macam gaduh. Sebab itulah tuan-tuan dan puan Allah nak tingkatkan sini. Sebenarnya mereka merancang pakatan jahat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran berlaku. Kita tak tahu. Kita kata ni teori konspirasi. Yang saya cakap ni bukan teori. Yang cakap ni perkataan dia. Dia sebut. Saya petik daripada wawancara dia. Tuan-tuan pun boleh tengok dalam internet. Ada. Tengok sok khabar yang keluar. Tengok perkataan-perkataan Henry Kissinger. Perkataan dia bukan main-main. Bila dia tanya dengan dia nak bentuk New World Order, order yang baru ni untuk 2014 ke atas, adakah dengan chaos ataupun dengan kerjasama berfikir secara kesatuan pemikiran? Dia kata apa? Chaos lebih baik. Sebab tu kita nampak apa yang kita nampak pada hari ini. Panjang lagi sebenarnya yang ada kat sini, tapi apa yang saya nak sebut kat sini, itu adalah antara perkara. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, minta maaf masa panjang. Saya nak sebut kat sini. Peperangan virus, peperangan vaksin. Sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah SWT, apa senjata utama mereka? Virus bukan senjata utama. Kita ingat, kita takut dengan COVID-19. Saya nak bacakan apa yang telah daripada jadual yang ada daripada KKM kita. Saya nak baca Saya baca sikit. Baik. Ini mungkin kita tak perasan atau mungkin kita perasan. Ini jadual ni pada 7 November. Yang ini 7 November. Bukan yang latest lah. Kita dah berapa November ni. Tapi kita boleh ambil dia lebih kurang je. Kita boleh ambil Okey. 7 November kita tengok. Saya nak sebut sini. Sebenarnya COVID-19 ni serangan COVID-19 seluruh dunia ni. Orang kata teori konspirasi. Tak apa, besok kita akan sebut, insya-Allah. Siri depan ni saya akan sebut secara detail. Kita tak ada masa dah. Tapi malam ni saya nak cerita bahawa bukan virus tu, bukan COVID-19 senjata dia. COVID-19 ni bunga dia, tarian dia, tarian seni cilat dia. Senjata dia apa? Tengok kenapa saya sebut COVID-19 bukan senjata dia. Sebab COVID-19 tak bahaya. Tidak bahaya COVID-19 ni. COVID-19 tak bahaya. Apa tak bahaya? Cuba saya tengok Baik, saya bacakan. Ini statistik daripada KKN. Malaysia Malaysia. Jumlah individu yang disampel. Jumlah individu yang dibuat test apa tu? Sampel pecuk dalam hidung. Jumlah setakat 7 November. 7 November tahun ni ialah 2,258,128 orang. Jumlah sampling yang ambil ni seluruh Malaysia 2,258,128 orang. 2 juta okey. Daripada sampling, daripada yang diambil, cek 2 juta tu. Kita selalunya kita tahu berapa yang positif kan? Berapa positif? Sejak daripada dulu sampai sekarang ni jumlah positif ialah 39,357 orang. Maknanya, 39,000, sekarang ni dah 40,000. Yang positif 40,000. Yang positif. Banyak tak? Banyak tuan-tuan. Kalau letak dalam rumah kita tak muat orang. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk 40,000 ni. Tahu kat padang bola bersusun 40,000. Ramai kita kata. Tetapi 40,000 tu daripada berapa banyak sampel? Sampel berapa banyak? Sampelnya ialah 2,258,128 orang. Maknanya berapa peratus daripada 2 juta tu yang disampel tu, berapa peratus yang sakit, yang dikatakan positif, hanya 1.74%. Tuan-tuan, 1.74%. Maknanya kalau 100 orang yang disampel, yang dicocok dengan swab tu,
Hanya 1.74, katalah 2 orang. 2 orang aja yang positif, bukan sakit, positif test. Test ni positif 2 orang daripada 100. 1.74%. Ramai tak tuan-tuan? Biasalah maknanya. Okey. Daripada yang positif tu, yang 1.74% itu, berapa orang yang mati? Berapa peratus pula yang mati? Daripada 1.74% yang positif tadi, yang mati hanyalah 0.72%. Maknanya tuan-tuan, kalau 100 orang diperiksa, positifnya katalah seorang atau katalah 2 orang, yang matinya tak sampai seorang. Itu kalau kita kata positif-positif. Baik. Jadi sebenarnya daripada 0.72% itu, yang kita katakan cek tadi, 0.72% yang mati, ataupun 280 lebih orang, kan? Adakah dia mati betul-betul sebab COVID, ataupun dia mati sebab sakit jantung? Dia mati sebab diabetik? Dia mati sebab memang dia ada sakit? Ataupun memang dah tua, umur dah tua? Tuan-tuan, pendetailan ni saya akan cerita lepas ni. Tapi saya nak simpulkan secara ringkas. Sebenarnya senjata dia bukan COVID-19. Bukan COVID-19 senjata dia yang dia nak kacau kita ni. Hakikatnya bukan itu. Apa end game dia? Apakah permainan dia? Permainan akhir daripada perancangan kita. Tuan-tuan rahmat Allah, insya-Allah saya akan bincang besok atau lusa, insya-Allah. Saya akan bincang bukan saja berkenaan dengan end game dia. Apa sebenarnya senjata dia di sebalik COVID-19 ni? Apa senjata dia sebenarnya? Kemana dia? Apa yang dia nak buat kat kita ni? Bukan saja setakat itu, insya-Allah kita akan bincang siapa orang yang bawa benda ni, yang bertanggungjawab. InsyaAllah apa yang saya cakap, dia ada fakta. Dan fakta tu saya rasa kebanyakan tuan-tuan dah dapat dah fakta tu, cuma kita nak ulang kaji. Tapi saya nak sebut kat sini satu perkara yang penting pada malam ini. Bukan hanya kita nak tahu bahawa di hadapan kita ni ada orang baik, tapi di hadapan kita ni ada orang yang jahat. Dan orang jahat itu ialah orang yang musuh Islam. Orang musuh Islam, dia sentiasa merancang kejahatan. Ini Allah sebut dalam Quran. Dia buat pakatan jahat, dia buat rancangan jahat. Oleh itu kita jangan terlalu naif, jangan terlalu dhaif untuk sekadar menerima saja, ikut saja, tanpa kita berfikir, tanpa kita melihat, meneliti akan apa yang berlaku, supaya kita tidak termasuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Nampak macam baik, rupa-rupanya tertipu. Ini tuan-tuan rahmati Allah SWT, pada malam ini mudah-mudahan dapat sikit sebanyak panduan daripada Al-Quran. Saya bukan nak cakap siapa-siapa baik, siapa-siapa buruk, tapi saya cakap ini apa yang Allah sebut, saya sampaikan. Dan kemudian saya sampaikan kepada tuan-tuan tentang perancangan yang dia cakap, yang mereka sendiri cakap. Dia sendiri cakap tengah perang. Bukan kita. Kita tak pernah isytihar perang. Pernah Malaysia isytihar perang? Tak pernah. Pernah kita nak perang apa? Tak ada apa kita. Dahlah badan penuh dengan lemak, penuh dengan kekurangan sana sini, sakit sana sini. Dahlah kita ni serba tak kuat. Kemudian serba tak ada. Nak perang apa? Kita tak pernah isytihar. Dia dah isytihar perang. Dan dia telah isytiharkan dalam surat khabar dia. Dia telah isytiharkan dalam buku dia. Dia telah isytiharkan dalam ucapan-ucapan dia. Dia isytihar perang. Dan Allah menyebut dalam Quran bahawa mereka ini memang merancang, memang buat pakatan untuk menghancurkan umat Islam. Cuma kita tak tahu sebab kita tak kaji. Bila orang cakap pasal pakatan jahat, ini semua ni paranoid. Ini semuanya orang-orang yang berfikir, yang penakut, yang pengecut, yang takut. Kita bukan masalah takut dan pengecut, tapi kita nak memahami realiti serangan musuh supaya kita tidak terperangkap dengan dia. Macam saya sebut sebelum ni tuan-tuan, Dajjal, kalau kita kaji-kaji sungguh-sungguh, kita dah boleh agak siapa dia. Boleh agak lah. Betul tak tahu. Tapi boleh agak siapa dia. Dengan hadis Nabi SAW, kita dah boleh agak Dajjal siapa. Tapi
nak sebut kat sini, semua tu Allah bagi petunjuk pada kita. Dan alhamdulillah kita ada orang yang mengkaji, profesor-profesor, doktor-doktor, pakar-pakar yang mengkaji tentang realiti musuh ni. Dan alhamdulillah kan, Allah buka kepada mereka beberapa pengetahuan yang sebelum ni kita tak tahu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila kita tahu yang ini, maka kita tidak akan terperangkap dengan terangkap sama yang ada pada mereka. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang, mungkin kalau sempat esok kita buat esok, insya-Allah saya akan bagi pengumuman. Besok kita akan dedahkan COVID-19 berdasarkan fakta-fakta yang ada daripada mereka yang mengkaji. Dan tuan-tuan, puan-puan sekalian boleh tengok balik, dan kemudian selepas kita tengok tu, kita boleh pakat-pakat lah nak fikir macam mana, nak buat macam mana. Sebab sebenarnya serangan dia bukan COVID-19, serangan dia yang lain. Tapi kita nampak macam sibuk dengan COVID-19. Contoh tuan-tuan, kita kena contoh saya cakap sini, kita sibuk dengan COVID-19 sehingga kita terlupa Baitul Maqdis jadi apa sekarang. Apa jadi kat Baitul Maqdis sekarang? Kita terlupa. Sedangkan Baitul Maqdis itu sasaran dia nak membina Haikal Sulaiman di sana. Sasaran dia nak meruntuhkan Baitul Maqdis. Kita duduk sibuk COVID-19, tak ingat dah. Tapi bukan kata tak penting. Tapi kita terlupa apa sebenarnya serangan utama mereka. Dan COVID-19 ni sebagai dia punya decoy. Dan insya-Allah kita akan bincang untuk besok, kita akan bincang bagaimana COVID-19 ni. Kita akan baca statistik sikit. Alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat kita daripada para doktor, medical dan para statistik, orang pakar-pakar statistik, ada yang profesor, insya-Allah. Kita akan cuba gabungkan data-data tersebut untuk kita sama-sama mengenal kebenaran, supaya dengan kebenaran itu mudah-mudahan Allah lindung kita daripada kelemahan, Allah lindung kita daripada tipu daya syaitan, tipu daya al-masih dajjal dan internet, insya-Allah. Aku di qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Tuan-tuan, kita baca doa Arabita, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasy alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah kelemahan kami. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk meningkatkan diri kami dengan iman, takwa dan ihsan. Berilah kekuatan pada kami untuk berada dalam dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau bukalah pada kami kebenaran-Mu, ya Allah. Kau janganlah tutup segala tipu daya yang ada di hadapan kami. Kau berilah kekuatan kepada hati-hati kami untuk mendekatkan diri kami ini, ya Allah. Menghidupkan hati kami dengan segala takarub kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah biarkan kami berada dalam keadaan kelemahan, berada dalam keadaan kehinaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami dengan iman, takwa dan ukhuwah fi sabilillah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah minta tuan-tuan puan kalau boleh viralkan supaya kawan-kawan kita akan terdedah kepada perkara-perkara yang sepatutnya mereka tahu supaya mereka tidak tertipu, insya-Allah. Tolonglah viralkan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.